bulan Zulhijjah ataupun bulan haji ni sinonim dengan peristiwa dan sirah Nabi Ibrahim lah. Tak larilah. Dan kita pun tahu Nabi Ibrahim ni digelar adalah Nabi Ulul Azmi atau Nabi yang diuji dan mempunyai banyak ujian. Termasuk juga Nabi kita. Dia ada 5 orang kan. Salah seorangnya adalah Nabi Ibrahim. Kerana apa dipanggil Ulul Azmi? Sebab Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang susah nak dapat anak. Kebetulan masa dia baginda berkahwin dengan Siti Hajar, Allah terus memerintahkan untuk, dan Siti Hajar dah dapat anak nama Nabi Ismail. Allah terus je suruh dia berkorban, iaitu first disuruh hantar ke Mekah. Masa tu Mekah tak semaju macam ni lah. Padang pasir tandus je. Baru je dapat anak, dah kena hantar isteri dan anaknya ke padang pasir tandus tu, tanpa bantuan apa-apa, yang kita pun rasa macam dia baginda memang tawakal lah. Memang itu perintah Allah, dia terus berharapan tu pada Allah je. Yang kedua, selepas Nabi Ismail besar sedikit, Nabi Ibrahim telah bermimpi mengorbankan anaknya sendiri, Nabi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna, host anda pada hari ini dalam rancangan UUC Talk. Baik, di sebelah kiri saya adalah Ustaz Zaki yang akan memberikan perkongsian sedikit demi sedikit tentang rukun Islam yang kelima. Baik Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Usna macam mana? Sihat ke? Okay. Sihat, Alhamdulillah. Nampak ceria Ustaz hari ni, ada apa-apa? Hari ni kan sebab kita lepak sini lah. Macam kita boleh kata istilah lepak. Sebab saya rasa saya dapat share yang santai tentang satu benda yang asas, iaitu rukun Islam. Dan yang rukun Islam ni yang paling terbesar lah, menunaikan haji. Sebab tak ramai orang boleh berpeluang menunaikan haji ni kan. Dalam rukun Islam yang kelima ni, rukun ini adalah paling penting lah. Macam rukun Islam memang paling penting, semua penting kan. Betul, semua memang penting. Tapi yang haji ni lah saya rasa ramai lagi yang tak tahu kot pasal haji. Betul. So Ustaz boleh terangkan tak macam mana nak kita dah nak bulan Zulhijjah kan lagi satu bulan Zulhijjah ni pun termasuk dalam bulan yang haram. So apa maksudnya Ustaz? Kiranya Usna pernah dengar pasal bulan Zulhijjah ni bulan haram betul. Betul. Sebenarnya memang bulan Zulhijjah antara 4 bulan yang dalam Islam yang dikategorikan sebagai bulan haram. Dia bukan bulan tu yang haram tau. Dia adalah haram berperang di dalam bulan-bulan tersebut. Dan jika dulu bangsa Arab berperang di waktu bulan-bulan tersebut dipanggil perang Fijar, iaitu perang yang membawa malang ataupun nasib yang buruk. So mereka memang elakkan lah. Itu yang dinamakan bulan haram tu. Maksudnya bulan yang diharamkan berperang, bukan bulan tu yang haram. Saya ingatkan haram yang macam haram yang benda-benda haram kan. Okay. So dalam bulan Zulhijjah ni juga kita ada hari raya korban, menunaikan haji. So menunaikan haji kan termasuk dekat dalam rukun Islam kan. So apa itu sebenarnya haji? Haji kalau dari segi definisi ni lah, mengikut mausu'ah fiqhiyah, haji adalah mengunjungi Kaabah di bulan Zulhijjah serta mengamalkan serta mempraktikkan segala rukun-rukun ibadah haji dalamnya. So which mean memang first kena pergi Kaabah bukanlah pergi tempat lain kan. Itulah dia punya definisi secara literal je lah, kita boleh cakap. Lepas tu Husna, saya teringat ada satu firman Allah daripada surah Al-Imran tentang kenapa diwajibkan haji ni kan. Mestilah kita macam haji ni okey wajib, tapi apa orang kata bukti dia? Ada dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasil hajjal baiti man istata' ilaihi sabila, yang bermaksud dan Allah mewajibkan umat Islam untuk dan Allah mewajibkan manusia, an-nas tu manusia, untuk mengunjungi Baitullah dan mengerjakan haji di Baitullah bagi siapa-siapa yang mampu. Okey, maksudnya orang yang berkemampuan ke macam mana? Apa maksudnya macam kemampuan kita tu macam ada grey area lah kat situ macam kemampuan. Okey, maksudnya ada orang kata, kalau dalam kita punya istilah ada orang kata terma dan syarat pula. Kenapa Allah tulis kemampuan kan? Macam orang tak kemampu nak buat apa? Saya fikir kalau macam orang ada duit ke orang yang tak ada duit macam mana kan? Betul. Okey, dalam kemampuan ni ataupun dalam bahasa Arab dipanggil istita'ah. Adalah dia terbagi kepada 2 tau. Dia ada 2 jenis. Yang pertama adalah kemampuan secara langsung, iaitu kemampuan yang kita sendiri mampu. Maksudnya Husna
pergi sendiri, pergi mengerjakan haji sendiri, pergi menunaikan segala rukun-rukun haji tu yang sendiri. Maksudnya mampu dari segi harta, mampu juga dari segi fizikal, tenaga. Sebab ibadah haji ni adalah ibadah yang menggunakan tenaga. Dan malangnya di Malaysia, kita ni kurang dapat peluang pergi haji waktu muda. Sebab sebenarnya ibadah haji ni kan, betul tak? Saya perasan Ramai yang 60-an, 70-an. Sebab padahal ikut rukun, benda-benda tu sangat berat untuk orang yang warga emas. Sebab kena melontar jamrah, kan terlontar orang lain pula. tu lah Risau. Yang tu yang secara orang kata secara langsung lah. Ada yang kedua adalah dia mampu, tapi dia mampu secara tak langsung, ataupun macam dia mampu dari segi duit untuk mengupah orang melakukan ibadah haji tu. Ataupun dalam istilah kita adalah badal haji. Sebab kenapa dia tak mampu? Mungkin dia tua, ataupun dia ada penyakit yang kronik, ataupun yang memang semua akan hadapi, kematian lah. So kalau Husna ke ataupun waris yang tak mampu, Husna ada duit lebih, why not pakai upah orang badal haji untuk menunaikan rukun Islam dia sendiri. Macam tu. Maksudnya kalau contoh ada orang tu meninggal, kalau ada macam waris dia ni ada duit lebih dan cukup, boleh dia upah badal haji, tak ada masalah. So, maksudnya dia akan niatkan pahala tu untuk si mati, macam tu. Faham. So maksudnya yalah, kemampuan ni bukan hanya dari segi duit je, betul, tapi dia bukan semata, betul. Dia sebagainya lah kan. Dia kiranya macam tenaga, mental. Sebab kita buat ibadah, kita bukan bercuti, kita menunaikan ibadah. Dan sebenarnya haji ni dia ada pantang larang dia, atau kita panggil kena jaga, nanti kena bayar dam. Bayar dam macam denda. Sebab tu yang mental juga, baru dah elok je buat, tiba-tiba ada kena bayar ni. So yang kena jagalah. Banyak kena elakkan. Banyak kena elakkan, banyak kena jaga elok-elok. Sebab yelah, benda ni ibadah kan, bukannya orang kata travel kita boleh langgar je, macam tu. Okay, faham. Sebab saya ingatkan berkemampuan tu, saya ingatkan macam duit, ada duit je. Pasal duit. Tapi betul. Sebenarnya banyak lagi punya lah. Ni. Panjang lagi perbahasan dia. Dan yang secara ringkasnya dua tu lah jenis tu. Kalau kemampuan tu. Kalau macam tu Ustaz, kalau umrah boleh ke kita upah orang? Umrah setahu saya memang better kita buat sendirilah. Yang saya faham, memang setahu saya, yang saya tahu memang masih haji lagi lah. Masih haji lagi lah. Haji je yang ada istilah badal haji. Badal umrah belum lagi. Lepas tu kan haji. Sebab apa tau? Sebab haji ni dia wajib. Umrah kan dia sunat. So kalau mampu baru pergi. Kalau tak mampu, kenapa nak pergi? Betul tak? Betul. Dan kenapa nak perlu ganti kalau memang dah tak mampu? Lagi satu kan Ustaz, kan kita cakap pasal haji dengan umrah ni kan. Betul. Yang saya tahu perbezaan dia orang, haji dan umrah ni perbezaan dia sunat dan juga wajib. Macam saya cakap tadi. Ada perbezaan yang lain ke? Okey, sebenarnya ada lagi 2 atau lebih yang membezakan haji dan umrah. Dua-dua ibadah. Tapi haji ni adalah ibadah yang wajib, dan umrah adalah ibadah sunat. Maksudnya wajib yang berkemampuan, orang yang memang dah perlu pergi, dah kira dah cukup duit, dah berkemampuan, tenaga pun kuat, dia dah tahap wajib pergi haji ni. Dia tak boleh nak lari lagi dah. Tapi kalau umrah, siapa yang mampu ataupun dia ada duit lebih, dia rasa nak menunaikan umrah, dia boleh pergi lah. Itu yang first. Yang kedua pula, umrah ni dia bila masa kita boleh pergi. Termasuk bulan haji tu sendiri. Bulan haji ni sebenarnya luas. Dia bukannya termasuk bulan Zulhijjah saja. Dia start daripada bulan Syawal lagi dah start dah, sampai 10 Zulhijjah. So kalau umrah bila-bila masa, haji boleh dilakukan. Maksudnya ada timing dia. Dia ada terhad. Timing dia daripada bulan Syawal tu sampai 10 Zulhijjah tu. Maknanya kalau yang nak buat haji, bolehlah daripada sekarang boleh untuk preparation ke haji lah. Sebab haji tu still akan di bulan Zulhijjah. Cuma orang kata bulan haji tu termasuk skop tu adalah daripada Syawal sampai Zulhijjah tu sendiri. Macam tu. Ada lagi satu yang terakhir. Lagi 3. Kalau rukun haji ada berapa kalau Ustaz tahu? Alamak Ustaz. Rukun haji dia ada 5 kan. Saja juga tak tahu lah Ustaz ni. Kalau rukun umrah dia ada 1 je kurang. Dia ada 4 je. Daripada sa'i, tak bertahallul, tawaf, lepas tu
Okay, Ustaz. Ya, maksud ada 5 lah. So yang tak ada di umrah adalah wukuf di Arafah. So yang lain tu memang kena buat kecuali wukuf. Kiranya wukuf ni kira special lah kan. Wukuf di Arafah tu hanya boleh buat waktu haji saja. So tu je lah yang dia punya kata perbezaan tu lah yang saya dapat share lah sikit. Okay, pada bulan Zulhijjah juga ada peristiwa kan Ustaz? Okay, peristiwa Nabi peristiwa Ibrahim yang apa? Nabi Ibrahim. Okay. Kalau macam kita tahu kan, bulan Zulhijjah ataupun bulan haji ni sinonim dengan peristiwa dan sirah Nabi Ibrahim lah. Tak lari lah. Dan kita pun tahu Nabi Ibrahim ni digelar adalah Nabi Ulul Azmi, atau Nabi yang diuji dan mempunyai banyak ujian. Termasuk juga Nabi kita. Dia ada 5 orang kan. Salah seorangnya adalah Nabi Ibrahim. Kerana apa dipanggil Ulul Azmi? Sebab Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang susah nak dapat anak. Usia dia lanjut pun dia dapat anak. Dan kebetulan masa dia baginda berkahwin dengan Siti Hajar, Allah terus memerintahkan untuk, dan Siti Hajar dah dapat anak nama Nabi Ismail. Allah terus je suruh dia berkorban, iaitu first disuruh hantar ke Mekah. Masa tu Mekah tak semaju macam ni lah, padang pasir tandus je. Itu dah berkorban dah. Saya rasa Husna pun tak sanggup nak LDR long distance kan dengan yang tersayang kan maksudnya. Tapi Allah uji Nabi Ibrahim yang baru je yang berkahwin, baru je dapat anak, dah kena hantar isteri dan anaknya ke padang pasir yang tandus tu tanpa bantuan apa-apa, yang kita pun rasa macam dia baginda memang tawakal lah. Memang itu perintah Allah, dia terus berharapan tu pada Allah je. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas Nabi Ismail besar sedikit, Nabi Ibrahim telah bermimpi. Nabi ni mimpi dia adalah wahyu. Kita je kalau mimpi bukan wahyu. Mimpi ngeri lah apalah. Bermimpi mengorbankan anaknya sendiri, Nabi Ismail. Dan matangnya Nabi Ismail, walaupun baru berusia 7 atau 8 tahun, mungkin sekitar itu, apabila mendengar perkataan ayahandanya, dia terus kata, wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, lakukanlah. Dia tak takut mati budak baru 7-8 tahun. Maksudnya kira matang lah, dan dia tahu itu perintah Allah. Kiranya baginda Nabi Ismail terus kata, tak apa Nabi Ibrahim, kau lakukanlah sebagaimana Allah nak. Tapi sebenarnya Allah nak uji je, sebab Allah nak uji orang yang dia sayang. Macam kita lah kan. Sebab saya teringat satu ayat surah Al-Ankabut, Ahsiban nas, yang yang bermaksud, adakah aku akan biarkan orang ni dikatakan aku beriman saja tanpa dia diuji. Maksudnya Allah sendiri sebut dalam ayat Quran yang kalau kita ni betul-betul beriman, kita ni betul kata memang beriman kepada Allah tanpa ujian, sebenarnya benda tu tak valid lah. Bila kita dah diuji dan kita masih beriman, okay, itu baru valid. Dan itulah orang kata bukti yang Nabi Ibrahim ni sangat menyayangi Allah sampai mendahului anak dan isterinya sendiri. Mengorbankan, saya tak tahu lah kalau Husna sanggup ke nak korbankan anak sendiri. Besar dia punya pengorbanan tu lah kan? Dan Allah rakam di dalam Al-Quran pengorbanan tersebut dan jadikan satu ibadah, iaitu menyembelih. Ya, bila kita hari raya kita akan sebab Allah tukar Nabi Ismail dengan kibas. Untuk membuktikan yang pengorbanan itu bukan pengorbanan yang biasa-biasa lah. Sampai sekarang pun kita merayakan. Kita ada 2 hari raya kan, hari raya puasa dan hari raya Aidiladha. Apa beza? Ni kan Husna rasa macam apa beza hari raya puasa dengan hari raya Adha? Kalau pada Husna sendiri macam mana? Saya, yelah, kalau kita dapat tahu hari raya Aidilfitri kan macam lagi meriah kan kat sini kan. Sebab kita tak nak sedih, tak nak bersedih. Betul-betul. Tapi hari raya Aidiladha kita macam berkorban. Macam berkorban. Dia banyak erti pengorbanan. Dia banyak lebih kat situ. So kita meraihkan lah juga. Sebenarnya dua hari raya ni memang kita kena gembira lah, sebab ada peristiwa dan sirah-sirah yang besar di sebalik hari raya itu sendiri kan. Betul. Dan benda ni saya nak kongsi dengan Husna lah, yang kalau masa saya di Mesir dulu, hari raya Aidilfitri ni
lagi hamba pada Hari Raya Ailadha. Hari Raya Ailadha lagi vibe, lagi meriah. Oh, dekat sana. Dekat sana. Kira macam ada beza. Kalau macam seminggu sebelum Hari Raya Ailadha tu dah penuh dah di kawasan macam tepi-tepi jalan ataupun kawasan lapang, dah ada dah binatang-binatang macam kambing, biri-biri kan, unta semua. Dan benda tu yang saya tak nampak kat sini lah. Dan mungkin orang kita cara dia berbeza untuk merayakan Hari Raya Ailadha ni kan, Hari Raya Ailadha ni. So saya nampak masyarakat Arab ni dia memang mungkin menelusuri lah sirah Nabi Ibrahim ni semua. So yang diorang lebih semangat untuk menyambut Hari Raya Ailadha ni. Oh, Ustaz duduk di Mesir berapa tahun? Boleh lah, dalam 5 tahun juga. Oh, 5 tahun ya Habibi Ya Habibi. Okay. So Musnah rasa macam dah nampak tak macam apa tu beza kan antara haji, umrah kan. Macam mana isu kemampuan tu sendiri kan. Tu yang saya rasa. Sebab benda ni rukun Islam, benda yang asas. Kalau kita tak settle benda ni, mungkin akan bawa kepada kepincangan lah. Sebab rukun ni benda yang asas. Kalau tak settle rukun, tak boleh sembang benda lain lah. Kita tak settle lagi lah benda-benda lain. Tu je lah kot saya punya perkongsian sedikit. Terlalu banyak ya perkara yang saya dapat. Perkara barulah yang saya dapat daripada haji, umrah dan sebagainya lah. So itu sajalah Ustaz. Itu saja, insyaAllah kita mungkin kembali kepada episod yang akan datang ke kan? InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah kita dapat mendengar sedikit cerita daripada Ustaz Zaki yang mana beliau pergi Mesir, menceritakan tentang haji dan sebagainya lah. Betul-betul. Tak apa, insyaAllah. Ustaz dah pergi haji? Belum diberikan rezeki lagi. InsyaAllah lah kita. Ustaz dah pernah ke? Belum. Okay, kita doa insyaAllah sama-sama kita boleh pergi. Amin. Menunaikan haji satu hari nanti. Dan melengkapkan rukun Islam kita sendiri. Ya, betul. Alhamdulillah. Okay, baik. Semoga apa yang Ustaz Zaki ceritakan tadi kita mendapat banyaklah manfaat daripada beliau. Dan itu sajalah daripada kita punya segmen. Yes, segmen kita dah habis. Dan bertemu lagi. Yes, di episod akan datang. UUC Talk. UUC Talk. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu saja daripada kami dalam rancangan UUC Talk. Jangan lupa like, comment and share dan juga subscribe ustazustazah.com serta jangan lupa download aplikasi Khair. Aplikasi Khair, aplikasi gaya hidup Muslim di telefon bimbit anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.